Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita mulakan untuk majlis kita ataupun program kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama lagi dalam program kita untuk perkongsian daripada seorang lagi orang yang hebat, pemimpin yang hebat. Dan sebelum itu kita akan ada sisipan ucapan daripada Datuk Dr. Amin. Jadi saya serahkan dulu kepada urus dia untuk meneruskan program. Silakan. Pada kali ini saya ingin memberikan fokus kepada perubahan cultural ataupun perubahan organisasi yang menjadi teras kepada perubahan organisasi dalam konteks kalau kita ingin memperkenalkan program-program baru ataupun inisiatif baru yang boleh meningkatkan kualiti organisasi itu sendiri. Dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam perubahan organisasi itu dia banyak bergantung kepada budaya organisasi itu, dan budaya organisasi itu juga bergantung kepada perilaku ataupun kecenderungan ataupun dalam arti kata yang lain attitude ataupun sikap dan tabiat ahli-ahli dalam organisasi itu. Sebab itu biasanya pendirian, sikap dan juga cara kerja dalam organisasi itu disebut sebagai budaya dalam organisasi itu. Dalam arti kata yang lain, kalau kita nak melakukan perubahan budaya dalam organisasi itu, perkara yang kita kena lakukan dua perkara serentak. Satu, mesti ada usaha yang memberikan mereka pengetahuan baru, kemahiran baru dan juga perspektif baru yang boleh memberikan kesan langsung dan boleh mereka melakukan reflection untuk menilai attitude dan juga merubah attitude mereka seperti mana yang kita harapkan. Dan jika sekiranya berlaku perubahan perspektif dan adanya pengetahuan dan juga kemahiran yang diperlukan, insya-Allah dia akan mempengaruhi attitude. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh bergantung dengan kursus, bengkel dan sebagainya yang beri input saja. Tapi dalam masa yang sama, perubahan yang kita nak bawa tu mesti mempunyai gerak kerja, program ataupun inisiatif yang kita bawa tu mesti mempunyai matlamat yang jelas, gerak kerja yang jelas. Dan gerak kerja, matlamat dan gerak kerja ini perlu dipantau dengan satu disiplin yang jelas, yang berterusan untuk memastikan amalan mereka itu bersesuaian dengan gerak kerja yang diperlukan dalam perubahan yang baru itu. Dan ini insya-Allah akan memberikan result dan yang mengukuhkan kitaran perubahan sikap dan juga perubahan amalan ahli-ahli dalam organisasi itu ialah hasil daripada program yang kita perkenalkan itu. Perubahan ataupun inisiatif perubahan itu yang punya kesan dan hasil. Sebab itu, untuk memastikan perubahan yang kita nak bawa ini, pastikan ada hasil. Sama ada hasil yang berbentuk jangka pendek dan hasil yang berbentuk jangka panjang. Sebab hasil inilah yang insya-Allah akan merubah keseluruhan budaya kerja organisasi itu berdasarkan perubahan baru yang kita nak bawa dalam organisasi itu. Sebagai kesimpulan, mesej yang saya nak sampaikan di sini ialah tiga. Satu, sebarang perubahan yang kita nak bawa itu perlu memberi kesan kepada perubahan sikap ahli-ahli dalam organisasi itu, sikap yang diperlukan, sikap positif yang diperlukan untuk menjayakan perubahan ataupun inisiatif yang kita nak bawa. Dan ini perlu dimulakan dengan merubah mental model mereka ataupun mengayakan mental model mereka dengan perspektif baharu, ilmu baharu, kemahiran baru supaya mereka boleh melakukan reflection dan menilai sikap mereka sama ada bersesuaian tidak dengan amalan ataupun
gerak kerja yang diperlukan dalam perubahan baru itu. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga dipastikan program itu mempunyai matlamat yang jelas, mempunyai objektif yang jelas, dan mempunyai gerak kerja yang jelas supaya mudah diikut dan dipantau secara berdisiplin. Dan ini akan insya-Allah merubah amalan harian mereka yang bersesuaian dengan perubahan yang kita nak bawa. Dan yang paling penting, yang mengukuhkan kitaran perubahan attitude, amalan, ini ialah hasil daripada program itu. So, oleh sebab itulah dalam sebarang program ataupun perubahan yang kita nak bawa itu perlu menunjukkan hasil yang berbentuk jangka pendek yang boleh dilihat dan juga yang berbentuk jangka panjang yang akan mengukuhkan. Dan jika sekiranya ada hasil yang mereka nampak, insya-Allah sedikit demi sedikit perubahan budaya organisasi itu yang memberi kesan kepada perubahan sikap dan juga amalan setiap anggota organisasi itu akan merubah budaya kerja organisasi. Dan inilah yang disebut sebagai cultural change. Dan ini tidak mudah sebenarnya sebab dia akan mengambil masa yang panjang. Bukan overnight akan berlaku. Sebab itu disiplin dan juga peraturan, kesetiaan kita kepada matlamat dan juga gerak kerja yang telah kita persetujui dalam organisasi itu akan dapat merubah perubahan yang kita kendaki dan boleh mempengaruhi perubahan budaya ataupun perubahan pekerja ataupun perubahan dalam segi bertindak secara keseluruhan dalam organisasi itu. Mudah-mudahan panduan mudah ini ataupun model yang ringkas ini memberikan kita satu cara baru untuk bertindak melakukan cultural change ataupun perubahan. Berikan mereka peluang, berikan mereka peluang untuk melakukan reflection kepada sikap mereka dengan kursus bengkel dan sebagainya. Yang kedua, pastikan amalan mereka itu dibentuk berdasarkan program inisiatif perubahan yang kita nak bawa itu jelas, mempunyai gerak kerja yang juga jelas supaya mereka boleh mengikutinya dengan baik dan dipantau secara berdisiplin. Dan yang ketiganya, pastikan keseluruhannya ini akan menghasilkan result yang akan mengukuhkan kitaran perubahan dalam cultural change ataupun perubahan baru yang kita nak bawa, perubahan baru yang kita nak bawa itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL dan yang telah menyampaikan berkaitan dengan perubahan sikap dan amalan yang akan mengubah ataupun membentuk perubahan bagi budaya organisasi. Dan Alhamdulillah kita akan meneruskan untuk program ataupun kita punya CDL mingguan kita iaitu Connecting Dot Learning bagi hands-on bagi session PGB yang siri yang ke-14. Ada 14 siri dah. Dan hari ini kita akan bawakan seorang lagi insan yang hebat yang memang saya kenal sebab satu daerah dengan saya dan beliau merupakan antara hero di daerah ini yang mana telah membuatkan suatu perubahan dalam organisasi dalam di sekolah yang telah dipimpin yang bolehlah kata daripada sekolah tu zero to hero ya. Banyak perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh beliau iaitu uh, kita punya tetamu hari ini iaitu Dr. Muhammad Usaini bin Abdullah iaitu pengetua SMK Seri Manjung. Dan hari ini beliau punya apa tajuk pun menarik, Fly with the Nature. Itu pun kita dah rasa seronok dengar dan bila kita dah dengar pembincangan nanti mungkin insya-Allah akan berikan impak yang baik untuk kita juga dan juga untuk siapa yang mendengar bagi memastikan kita akan bersama-sama bergerak dalam satu pimpinan dan satu organisasi yang lebih baik. Jadi tanpa membuang masa saya menyerahkan pembincangan ataupun floor ini kepada Dr. Muhammad Usaini bin Abdullah iaitu pengetua SMK Seri Manjung dengan tajuk hari ini iaitu Fly with the Nature. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Besar Cikgu Syahril Usman, sahabat saya, Guru Besar SMKC Samudra.
Yang Besar, yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, yang berbahagia Dr. Ihsan Ismail, yang berasa doktor-doktor, tuan-tuan pengetua-pengetua cemerlang, guru besar dan semua hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada satu tajuk yang berkaitan dengan alam, iaitu Fly with the Nature. Bagaimana insya-Allah saya mengubah landscape sekolah berdasarkan tajuk ini. Okay, next. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya berbicara berkenaan dengan Fly with the Nature, izinkan saya menerangkan butiran diri. Nama saya Muhammad Husaini bin Abdullah. Umur pada 1/1/2023, 54 tahun 1 bulan. Dan sekolah sekarang ni adalah di SMK Seri Manjung dalam Hospital Seri Manjung. Dan pengetua DG54. Okey, next. Butiran perkhidmatan, saya memulakan perkhidmatan saya pada tahun 1992 di SMK Pangkor sebagai guru yang berkobar-kobar dan ditempatkan di pulau, itu pulau SMK Pangkor. Pada posting di SMK Pangkor, bila saudara mara dapat berita, mereka yang bertepuk tangan kerana di Pulau Pangkor, pada saya pun tak tahu apa-apa tentang Pangkor pada masa itu. Dan kemudian pada tahun 1996 saya ditempatkan di PPD Manjung sebagai pegawai khas, dan 2003 sebagai di PPD Manjung sebagai penolong PPD Penilaian dan Periksaan, 2012 di PPD Manjung sebagai penolong PPD Sains dan Matematik. Maknanya tuan-tuan puan-puan, hidup saya dengan PPD Manjung ni adalah dalam lingkungan 17 tahun saya di PPD Manjung. Kemudian saya beralih daripada PPD ke penolongan dan pentadbiran di SMK Pangkalan TLDM pada tahun 2014 hingga 2018. Kemudian pada 2018 saya mengambil MPQEL dengan hasrat untuk ke peringkat yang lebih tinggi, dan pada tahun 2018 selepas MPQL saya ditempatkan pula di SMK SS Methodist SCS Tiawan. PPD kata, saya ni you pergi ke sekolah yang besar sikit, cabaran untuk menjadi penolong pentadbiran. Pada masa itu pengetuanya tak ada, jadi di SCS Tiawan tu saya lah memangku selama 2 bulan di SCS Tiawan. Dan posting pertama saya sebagai pengetua pada 6 Mac 8 adalah di SMK Cangkap Beruas, dan sekarang ini pada 8 bulan 2 2023 ditempatkan di SMK Seri Manjung. Jadi di SMK Seri Manjung adalah selama baru 7 bulan. Dan banyak apa yang saya nak ceritakan di sini adalah berkenaan dengan sekolah saya sebagai pengetua. Pengetua yang pertama saya dipostingkan di SMK Cangkap Beruas. Jadi tuan-tuan dan puan berkenaan dengan Fly with the Nature, apa yang dikatakan sebagai Fly with the Nature adalah simbol kepada keazaman warga sekolah mengekalkan kelestarian alam berdasarkan tema sisa buangan, makanan dan kehijauan. Okay, next. Jadi tuan-tuan dan puan, mengapa dan kenapa saya mengambil tajuk kelestarian ini, Fly with the Nature ini, akan saya terangkan sebentar lagi, di mana saya amat menitik beratkan kepada kelestarian, dan target kita sama dengan selaras dengan target UNESCO adalah pada tahun 2030 untuk memastikan bahawa 17 the 17 goals kepada Sustainability Development Goals ini tercapai, di mana kita perlu berusaha bersama-sama untuk menjaga alam. Jadi saya melihat mana-mana SDG yang boleh kita aplikasikan di sekolah, kita ambil, terutamanya macam SDG 1, 2, 3 dan 4 yang kita boleh terapkan di sekolah untuk kita amalkan di sekolah. Okay, next. Jadi sepanjang perkhidmatan saya selama 3 tahun 7 bulan di SMK Cangkap Beruas, saya nak ceritakan dulu success story apa yang saya lakukan di SMK Cangkap Beruas selama 3 tahun 7 bulan ini sebagai pengetua yang pertama. Mungkin semangat saya berkobar-kobar pada masa semangat menjadi pengetua berkobar-kobar pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bertanya pada mulanya penempatan sebagai pengetua, saya bertanya kepada diri saya, adakah aku nak jadi pengetua yang biasa-biasa ataupun aku nak jadi pengetua yang luar biasa? Jadi pada saya, pengetua yang biasa-biasa pun tak salah, tuan-tuan dan puan, tak ada apa salahnya. Ikut
slow, tak ada masalah apa-apa. Tetapi pada diri saya, target saya adalah saya nak jadi pengetua yang luar biasa. Saya nak buat sesuatu, saya nak perform sampailah ke peringkat antarabangsa. Kalau boleh saya nak bawa SMK Cangkap Beruas ini pada masa itu, pada masa dia saya tempatkan sebagai pengetua itu, daripada tak ada apa-apa, tak dikenali pun. Sebab bila saya jumpa, kawan tanya, posting di mana? Pengetua di SMK Cangkap Beruas. Dia pun tanya, Cangkap Beruas, mana tu ya? Maknanya macam tak ada dalam pemikiran mereka. Jadi dari situ saya berhajat untuk membawa SMK Cangkap Beruas daripada tak dikenali kepada dikenali. Alhamdulillah, pada hari ini orang dah kenal dah di mana Cangkap Beruas dan sebagainya. InsyaAllah, target yang bersama, saya akan membawa sekolah baru saya, SMK Seri Manjung, bersama-sama dengan SMK Cangkap Beruas supaya SMK Seri Manjung selepas ini dikenali. InsyaAllah, dalam tempoh 7 bulan, dalam apa yang saya sedang merangka untuk program-program di SMK Seri Manjung itu sendiri. Jadi yang pertama, sepanjang perkhidmatan saya selama 3 tahun 7 bulan di SKM Cangkap Beruas, saya telah berjaya menjadi wakil Malaysia, Alhamdulillah, ke PEC School Leadership Program Anjuran IAEC Korea Selatan 2022. Dan terima kasih kepada pihak IAB dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia yang menawarkan saya untuk program ini. Alhamdulillah, satu program yang sangat bermakna, berdampingan dengan orang-orang Korea, bagaimana mereka present dan sebagainya. Alhamdulillah, itu pengalaman yang sangat bermakna pada saya. Yang kedua, apa yang saya lakukan di SMK Cangkap Beruas ini adalah saya berjaya untuk kami berjaya pada masa itu untuk mendapat Green Flag Award Eco School peringkat antarabangsa 2022. Green Flag ni tuan-tuan perempuan, kalau kita ni dalam Eco School ni kira dah habis dah. Meter tu dah last dah. Kan dah habis meter dah. Kalau gear tu dah gear 5 dah. Itu adalah satu award yang sangat bermakna. Bila kita dapat tu, kita berjaya untuk kelestarian alam ni, kita dah berjaya. Dan Alhamdulillah, SMK Cangkap Beruas ni termasuk di dalam 9 sekolah di Perak yang berjaya mendapat Green Flag Award Eco School, iaitu pada tahun 2022 bulan Oktober kita dianugerahkan dengan Green Flag ini yang melibatkan murid dan juga guru, tapi sebenarnya penglibatannya adalah semua guru dan semua murid di sekolah itu. Yang ketiga, GPM Sustainability Award, Sustainability Leadership Antarabangsa. Ini juga berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai Sustainability Development Goals. Yang keempat, saya mendapat anugerah perak dalam persijilan sekolah bersih, anjuran SW Corp dan KPM peringkat kebangsaan. Satu yang sangat mencabar untuk mewujudkan satu suasana sekolah yang bersih. Panel juri datang, bila dia nak tengok kepada sekolah bersih, dia pergi kepada cermin, dicaliknya. Ada tak sampah? Ada tak apa tu abu-abu? Dia pergi kepada meja apa tu, rak almari-almari, dicaliknya. Ada tak abu? Sampai ke peringkat itu yang dicari. Dan Alhamdulillah, dia mencari plastik di sekeliling sekolah. Plastik walaupun Alhamdulillah dia tak jumpa. Kan? Dia tak jumpa, tak ada plastik di sekolah ni, tak ada barang yang dibuang di sekolah. Alhamdulillah. Dan pada itu kita mendapat anugerah perak dalam persijilan sekolah bersih. Jadi anugerah perak adalah beberapa perkara yang masih tidak capai. Macam ada terjumpa, kenapa anugerah perak tak anugerah emas kan? Adalah satu dua apa tu, terjumpalah sarang angkut-angkut dan sebagainya yang saya pun terlepas pandang. Tapi Alhamdulillah, anugerah perak pun sangat bersyukur pada saya. Yang kelima, anugerah khas kepimpinan menengah peringkat negeri dan daerah. Dan yang keenam, peringkat pembentangan guru pada tahun 2022. Dan yang ketujuh, wakil perak ke Kolokium Amalan Baik Prime tahun 2022. Yang ke-8, pembentang amalan baik program Propex Kebangsaan 2021. Jadi tuan-tuan dan puan, sejurus saya posting pada tahun 2019 di sekolah itu, saya telah ditawarkan oleh IAB untuk kursus Propex ini. Pelonjakan kepimpinan sekolah. Ya, pada masa itu Menteri Pendidikannya adalah Dr. Masli Malik. Masa itu yang menjurus ke arah Propex ini, ya, dan sekolah SMK Cangkap Beruas terpilih. Saya tanya kenapa? Sebab sekolah atau sebab saya? Sebab sekolah. Kita nak naikkan sekolah itu. Alhamdulillah,
Okey, kita berjaya dalam Propex ini dah 3 tahun dan saya sangat-sangat Propex ni sangat-sangat membantu sangat. Projek ni adalah sangat baik dan saya cadangkan supaya setiap tahun ini ada alhamdulillah diteruskan kerana ia sangat baik membantu sekolah ya dalam banyak segi. Dalam 9 aspek standard kompetensi kemutuaan ini, 9 itu perlu dicapai dalam Propex ini. Sangat bagus. Yang ke-9, saya telah menyediakan buku Fly with the Nature pada tahun 2022. Okay, next. Cari. Yang ke-10, SKMS itu dari segi core curriculum. Pada masa itu saya sangat risau tentang perempuan sebab anak-anak saya ini di kampung, kan? Datang lebih kurang dalam 12 km, 13 km ke sekolah dan sebagainya. Ada ke pencapaian olahraga dan sebagainya, kita sangat risau. Jadi alhamdulillah dengan latihan kerja keras yang dilakukan oleh guru-guru saya pada masa itu, jadi SMK Cangkap Beras ni melonjak dari nombor 18 pada tahun 2019, 2020, 2021 tak ada kejuaraan olahraga kerana COVID. Nombor 18 ke nombor 3 dalam kejuaraan olahraga majlis sukan sekolah-sekolah daerah kami pada tahun 2022. Dan alhamdulillah saya dikabarkan SMKCB melonjak menjadi Johan kejuaraan olahraga MSD pada tahun 2023. Alhamdulillah. Dan yang ke-11, success story saya adalah dari peningkatan akademik SPM 2021 dan 2022 dari segi kuantiti dan grade purata sekolah. Walaupun saya menjaga dari segi fly with the nature, dari segi alam, tetapi kita tidak mengabaikan core curriculum dan curriculum. Kita bergerak kita bergerak bersama, selari dari segi core curriculum dan akademik. Jadi alhamdulillah peningkatan itu berlaku. Sebentar lagi saya akan tunjukkan data-data, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan buktikan dengan data-data. Peningkatan akademik SPM pada tahun 2021 dan 2022 dari segi kuantiti dan grade purata sekolah. Dan juga yang ke-12 anugerah pengurusan terbaik Mahir Garden Negeri Perak pada tahun 2022. Dan yang terbaik sekali, alhamdulillah, 100% murid tingkatan 4 dan 5 mengambil elective STEM pada tahun bermula pada tahun 2020, 2021 dan seterusnya hingga ke tahun ini masih meneruskan, di mana 100% murid tingkatan 4 dan 5 mengambil elective STEM. Satu-satunya sekolah di Perak dan antara 5 sekolah di Malaysia, ya, yang di mana murid-muridnya tingkatan 4 dengan 5 100% mengambil elective STEM. Kenapa saya buat begitu? Kenapa elective STEM? Akan saya tunjukkan sebentar lagi. Okay, next. Latar belakang sekolah, tuan-tuan perempuan, SMK Cangkap Beras dulu, SMK Serimanyu belum lagi kerana saya baru 7 bulan. InsyaAllah bulan tahun ini saya akan berusaha di SMK Serimanyu untuk peningkatan dari pelbagai segi, insyaAllah. Dan pada pembinaannya pada tahun 2022, SMK Cangkap Beras di 57 hektar, 3 km dari Pekan Meras, dia dikategorikan sebagai luar bandar. Warga sekolah, guru 41 orang, staf 8 orang dan bilangan murid hanya 294 orang. Dan antara warga waris sosioekonominya pekebun sawit, pekerja sendiri, nelayan dan peniaga. Dan yang fakta yang menarik tentang sekolah ini adalah 93.4% golongan B40. Pendapatannya 3,000 dan ke bawah. Dan ada kesiannya, ada antaranya yang tidak bekerja dan sebagainya, ya, di Cangkap Beras. Di mana pada masa Datuk Seri Najib Tun Razak Razak menjadi Perdana Menteri yang melancarkan BRIM bantuan, kan. Jadi saya pun berfikir sebelum tu saya belum masuk Cangkap Beras, saya fikir apalah takat 300, kan, 300 bulan, 300 peringkat, kan, keperluan tu. Tapi rupanya bila saya pergi ke Cangkap Beras, mereka sangat-sangat memerlukan BRIM ini. 300 itu pada mereka sangat bermakna bagi mereka, ya. Alhamdulillah adanya penerusan bagi kerajaan sekarang ini untuk pembantuan-bantuan yang itu, kerana rakyat-rakyat di kampung ini sangat memerlukan. Saya menghadapinya sendiri, bagaimana seorang parent dia cakap duit inilah. Di masa tu saya bagi duit maib RM150. Duit inilah yang saya nak pergi menghantar duit ke anak saya di politeknik contohnya. Duit inilah saya nak gunakan untuk saya pergi klinik setiap lagi saya demam. Maknanya betul-betul memerlukan bantuan. Itulah
keadaannya 93.4%. Jadi tuan-tuan dan puan, kenyataan berkenaan dengan Fly with the Nature ni adalah simbol keazaman warga sekolah untuk mengekalkan kelestarian. Yang maknanya usaha SMK CB ni ialah disokong oleh pihak JPN yang mencalonkan kita untuk mendapatkan green flag. Terima kasih kepada pihak unit pembangunan murid di Jabatan Pelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang menawarkan. Jadi alhamdulillah setakat ini apa yang ditawarkan oleh JPN, terutamanya sektor pembangunan murid, saya tak menolak. Kan? Dr. Seni dia cakap join ini. Namanya Puan Aini kan, Dr. Seni join ini. Saya join saja apa yang ditawarkan kerana saya nak dia punya pengalaman itu. Okey, ini amat bermakna. Okey, next Syaril. Okey, next dah tadi. Okey, masuk kelas tarian tuan-tuan dan puan. Kostan 2 slide cikgu Syaril. Okey, terima kasih. Masuk kelas tarian. Kelas tarian, masuk kelas tarian dulu. Okey, terima kasih. Membawa masuk perihal apa saja amalan manusia berkaitan dengan penggunaan sumber terancam bagi memastikan sesa berkekalan tanpa mempunyai impak buruk pada manusia. Jadi, kita fahamkan dulu masuk kelas tarian, kita nak membangun. Kita boleh membangun. Tetapi cara kita membangun bagaimana? Cara kita membangun adalah tanpa merosakkan alam. Kita nak bangun boleh, tak ada masalah. Kita boleh nak buat bangunan tapi tanpa merosakkan. Itu yang saya nak terapkan kepada nilai ini kepada anak-anak murid saya di Sekolah Cangkap Burah dan juga di Sekolah SMP Seri Manjung yang baru ini. Bagaimana kita nak kelestarian. Kita boleh membangun, tak ada masalah. Pembangunan itu keperluan. Tetapi dalam pembangunan itu perlu ada keadaan yang menjaga keadaan alam. Okay, alright, next. Jadi tuan-tuan dan puan, bila saya posting saja di SMK Cangkap Burah, kita menilai, kita membuat analisis berkenaan dengan SWOT, kekuatan. Saya melihat kepada kekuatan bilangan guru saya yang mencukupi. Alhamdulillah, ada 41.5, ada 41 cukup. Dan 80% guru saya di sana di Cangkap Burah pada masa itu berada dalam tingkat umur 40 tahun ke bawah, sangat entusiastik untuk bekerja, sangat bertenaga berkobar-kobar untuk mengajar dan menjalankan aktiviti. Kawasan sekolah yang luas dan satu-satu guru terlatih, kita ada banyak bilik-bilik khas yang selesa untuk PDPC. Sekolah saya bangunannya sangat besar dan sangat luas pada masa itu di Cangkap Burah. Bengkelnya sangat besar dan sebagainya, jadi memudahkan. Kebetulan pula muridnya sikit, bawah 300. Jadi tak ada masalah apa-apa tentang bilik kelas dan sebagainya. Memang sangat hebat. Satu-satu guru dan staf budaya kerja positif, kemudian perasaan sekolah yang mencukupi, kawasan tanah yang subur. Kebetulan sekolah ini adalah di kawasan luar bandar, kawasan tanahnya sangat subur. Dan mempunyai bengkel pertanian yang luas. Okay, next, Syaril. Kelemahan? 75% murid sekolah ini latar belakang sosial masyarakat yang kurang kondusif, melahirkan murid yang berminat yang dan memberikan perhatian kepada ilmu pengetahuan. So, sekolah-sekolah kampung seperti ini, masalah lain tak ada. Masalah yang besar adalah masalah konting dan ketidakhadiran. Itu saja. Masalah pergaduhan, masalah merokok itu sangat kurang di SN. Sangat mudah untuk berurusan di sekolah ini. Yang hanya masalah pada saya adalah konting dan murid yang tidak hadir ke sekolah. Kerana faktor utama sosioekonomi rendah mereka ini kadang-kadang pergi bekerja. Bila musim sawit, nak turunkan sawit mereka untuk konting, nak cop sawit dan sebagainya. Jadi 20% murid lemah dan kurang minat pelajaran, 8% murid cenderung dalam minimalism, kedudukan PC yang sedikit. Tuan-tuan puan-puan, sekolah 300, apa yang tuan-tuan expect tentang PCG kan? Sangat sedikit, ya, tak banyak pun, ya. Apa yang boleh kita gerakkan, itu yang kena pentingnya jaringan dan jalinan. 60% murid tinggal jauh daripada sekolah. Sekolah kampung yang datang dengan motosikal, bas pun tak ada, jarang-jarang sekali. Bila hujan, daripada 90% kehadiran dia turun sampai 60% bila hujan. Sebab kebanyakan murid naik ke motor, mereka daripada kampung Batu Hampa dan sebagainya tak akan datang ke sekolah. Jadi peluang hubungan baik dengan PIBG, hubungan baik dengan komuniti, wakil rakyat, sumbangan kewangan yayasan, bersama dengan SILWA, murid tinggal di kawasan kampung, ada banyak kawasan untuk diusahakan. Mereka duduk di kampung yang sangat luas.
Cabarannya adalah 80% keluarga murid di bawah 3,000, 80% keluarga miskin, pengaruh media sosial, 20% murid kurang sokongan ibu bapa, dan juga tidak dapat pelurusan sampah yang sistematik di kawasan luar bandar. Okay, next. Baik. Bila saya janakan strategi berkenaan daripada SWOT ini kita kepada tour matrix kita, jadi ada beberapa program yang saya dapat bentuk di mana strategi mengejar peluang sepadan dengan kuantiti. Kita dapat mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar bagi menjayakan program kelestarian. Kita nak buat kelestarian berdasarkan duit yang sedia ada memang tak cukup. Jadi sangat-sangat kita memerlukan sumbangan daripada orang politik, komuniti dan juga agensi luar. Okey, strategi SC mengenai pasti kaedah bagaimana organisasi menggunakan kekuatan bagi mengurangkan kesan negatif cabaran. Jadi kita melibatkan kerjasama agensi luar dalam program ke arah kelestarian sekolah. Okey, next. Strategi WO mengatasi kelemahan untuk mengejar peluang di meningkatkan sosial ekonomi murid dengan aktiviti pertanian untuk makanan dan menambahkan kehijauan di sekolah, dan juga strategi WT meningkatkan kemahiran murid tentang kaedah pelupusan sisa makanan, sisa pejar dan sisa buangan daripada kebun. Dia ada 4 yang kita jana, 4 program yang berdasarkan daripada tour matrix ni. Dan objektif kelestarian adalah menjadikan murid yang kalis masa depan bagi masalah bencana alam krisis makanan. Wujudkan sekolah bagi pusat pembelajaran dan pengajaran yang upaya mempengaruhi, mengubah sikap seluruh warga sekolah dan sikap pelestari, mendidik murid peka tentang bencana alam sekitar dan melatih murid dalam tanaman dan ternakan untuk mengatasi krisis makanan. Jadi objektif saya nak mengajar kepada anak murid saya berkenaan dengan menyediakan makanan untuk krisis bencana masa depan. Sekurang-kurangnya kalau kita belajar, kita ajar anak-anak kita tentang mitigasi, tentang aquaponik dan sebagainya, mereka boleh kurang-kurangnya boleh bertanam, menternak ikan keli dan sebagainya sekolah. Jadi sedikit sebanyak dia membantu murid-murid ini untuk mengatasi krisis makanan. Dan juga kita nak mendidik anak-anak kita kenaan dengan apa akibat kalau kita tak menjaga alam sekitar kita. Pencemaran, penebangan hutan tanpa kawalan dan penipisan lapisan ozon. Terusnya, next slide. Okey. Jadi berdasarkan kelestarian ini tuan-tuan dan puan, saya menjalankan tinjauan alam sekitar kepada 30 murid, 10% dan 40 orang guru. Kita ada banyak tema, kita ada 11 tema. Jadi sebenarnya kita nak pilih tema mana yang betul-betul kritikal di sekolah. Kita tak boleh ambil semua. Banyak, kita 11 tema. So kita ambil tema yang betul-betul kritikal. Sebelum itu saya menjalankan kajian. Kadang-kadang kalau saya ambil tema yang tak sesuaian, kadang-kadang kita syok sendiri. Kita nak ambil tema yang betul-betul apa masalah di sekolah ini berkenaan dengan kelestarian ini. 11 ini. Okey, next. Okey. Saya buatkan analisis tinjauan alam. Kita ada 11 tema. Kita jalankan kajian kepada guru-guru, kita jalankan kajian kepada murid-murid tema ini dan kita dapati berapa peratus jumlah skor yang peruntukkan. Dan kita dapati di antara ini tema yang paling rendah yang perlu kepada program di SM di sekolah adalah yang pertama adalah tema sisa buangan dan sampah, dan yang kedua adalah makanan. Ini kita dapati, ini kajian daripada cikgu dan juga murid. Kita dapati bahawa dalam 11 tema ni apa yang kita nak applykan dulu. Program apa yang kita nak jalankan. Kita tak boleh ambil banyak-banyak, 11. Aku tak mampu. Yang kita ambil 2. Yang pertama kita ambil sisa buangan dan sampah. Sebenarnya sisa buangan ialah yang bermasalah di sekolah. Kan? Dan juga yang kedua adalah makanan. Ya. Okay, next. Okay. 2 tema kritikal yang kita dapat kenal pasti di sekolah ini berkenaan dengan kelestarian alam, iaitu yang pertama sisa buangan dan sampah. Sisa buangan tanaman projek kebun banyak. Kita ada kebun. Sisa buangannya banyak. Sisa makanan kantin banyak.
Botol minuman murid sangat banyak. Sisa kertas guru di bilik guru dan pejabat, tuan-tuan perempuan, bila kita buat gotong royong mengemaskan bilik guru, apa yang kita dapati, tuan-tuan perempuan? Sangat banyak bahan-bahan yang lama-lama dah simpan dalam mari, dalam loker dan sebagainya. Itu kita keluarkan. Sisa kertas sangat banyak di bilik guru dan pejabat. Daun-daun kayu dan ranting yang banyak dan sisa tepangan ranting dan pokok sekitar sekolah. Ini adalah isu kritikal yang pertama, sisa buangan dan sampah di sekolah. Dan yang kedua, isu makanan. Faktor kemiskinan keluarga murid, melatih murid berdikari, melatih murid bersosialisasi melalui perniagaan dan semua makanan yang terhad. Itu adalah isu 93.4% tadi yang murid-murid dan keluarga mereka adalah di bawah B40. Ini yang kita nak atasi. So, gerak kerja kita adalah berdasar dua tema ini. Kita tubuhkan jawatan kuasa, kita melantik duta Green Environment ataupun duta Eco School kita. Kita mesyuarat dan kita menjalankan intervensi berdasarkan tema sisa buangan ini. Okay, next. Intervensi sisa buangan dan sampah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, berdasarkan perkara yang pertama, sisa buangan dan sampah. Sebelum kita buat apa-apa, tuan-tuan dan puan, kita kaji dulu berapa banyak data pelupusan sampah di sekolah ini kan. Jadi kita buat kajian, ya. Kadar pelupusan ini semakin tinggi. Puratanya sampah ialah 2.11 kilo seorang murid sehari. Banyak sangat sampah yang dikeluarkan oleh murid. Bilangan guru, bilangan staf dan sebagainya. Yang kedua, okay, next. Kita buat kajian data kita semula. Apa sampah yang ada? Sampah yang apa? Kertas, plastik, aluminium, sisa makanan, minyak masak, kotak, botol, buku nota, pensel. Kita tak sangka tuan-tuan puan-puan, tapi pensel ni yang pendek-pendek tu merata-rata. Di sekolah kita kadang-kadang kita dapat kutip pensel-pensel anak-anak kita ni sekarang ni kan, yang pendek-pendek tu dah tak pakai dah. Itulah antara sisa-sisa buangan yang kita dapat. Dan juga yang ke-10 adalah bungkusan makanan. Inilah di antara bahan-bahan yang 10 bahan yang kita dapat kesan daripada buangan tadi. Okay, next. Okay, apa perancangan saya untuk sampah? Kita jalankan program 3R pada masa itu. Reuse, recycle dan reduce. Okay, next. Jadi untuk permulaan, kita buatkan dulu satu pondok. Daripada pondok yang tidak bermaklumat kepada pondok yang bermaklumat. Berkenaan dengan 3R. Pondok yang menerangkan tentang keceriaan pun 3R itu. Reuse, recycle, reduce. Reuse, reduce dan recycle tadi. Kita siapkan pondok dulu. Pondok untuk kenyataan. Okay, next. Yang kedua, inilah antara kenyataan-kenyataan yang ada di papan keceriaan 3R. Okay, next. Dan kita mengolah daripada sisa-sisa buangan tu apa yang kita boleh buat. Jadi kita minta dari pelajar pelajar-pelajar mereka daripada tayar-tayar terpakai kepada menjadi colourful eco-sink. Daripada from waste to money. Makna bahan-bahan yang kita tak boleh nak recycle, kita jual saja. Kertas dan sebagainya, kita jual, kita dapatkan duit. Dan daripada tuala-tuala yang tak pakai, yang berlubang dan sebagainya, kita jadikan dia sebagai pasu fabrik. Dan juga daripada botol-botol minuman, kita jadikan contohnya alat muzik botol mineral. Okay, next. Okey, kita menghiaskan contohnya tandas. Kita labelkan tandas ini sebagai tandas BMW, bersih, menarik dan wangi. Dan pada masa itu, pada masa saya beli ketua di SMK Cikarwas, alhamdulillah tandas ni wangi, kan? Mudah-mudahan dikekal sampai sekarang kewangian itu, kan? Jadi kita di luarnya kita hiaskan dengan botol-botol sabun dan sebagainya, kita jadikan tapak pasu untuk kita letakkan tanaman pokok-pokok bunga dan sebagainya. Jadi kayu-kayu yang kita potong, kita buang. Kita tak buang kayu-kayu dahan-dahan tu. Jadi yang apa tu kita tengok kepada slide yang kedua ini. Kita buat pagar dan di dalamnya kita tanam dengan pokok bunga ros.
pokok bunga ros. Dan pada masa yang saya ambil gambar ni, ros ini tidak berbunga lagi. Tapi Alhamdulillah, menurut kata cikgu saya, pada sekarang ini galak berbunga. Bila saya tengok bunga ni, saya teringat kepada lagu SM Salim, Bunga Ros. Oh, bunga ros kan. Lagu SM Salim sangat teruja. Okey, dan ini pondok tadi, dan ini adalah contoh tanaman fobis yang kita menggunakan bahan-bahan terbuangan, ya, habuk kayu dan sebagainya. Okey, next. Okey, ini lagi contoh pondok tadi dan juga slide kedua, kita buat satu pondok yang kita namakan sebagai Taman Anggrek. Dalam kita tanam pokok-pokok anggrek, pokok anggrek, orkid, orkid, kan. Kemudian daripada tayar kita jadikan satu hiasan untuk menarik di sekitaran sekolah, dan juga kita ada sediakan sekolah kita dengan pondok, ya, tayar-tayar. Okey, next. Yang ketiga, program kumpulan barang-barang recycle. Ada yang bahan yang kita kumpulkan, kita jual, biar orang lain pula, kan. Dan alhamdulillah kita ada tong ni, tong berwarna ni, kita kumpulkan bahan kaca, bahan kertas dan juga bahan plastik. Alhamdulillah. Dan kita jual dan kita dapat duit untuk kita recycle balik. Okey, next. Ini di antara. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada kita mengajar murid-murid untuk mengutip bahan-bahan recycle ini, dan kita juga mengajar mereka berkaitan dengan cash flow dia. Bagaimana masuk, apa yang keluar dan sebagainya, maknanya murid-murid ini akan jaga. Murid akan jaga. Okey, next. Jualan barangan 3R. Seterusnya, sisa bahan dan sisa kantin. Apa yang saya buat? Tadi kalau sisa yang terpakai, tadi sisa kantin. Apa yang saya buat dengan sisa kantin ini? So, saya jadikan sisa-sisa ini sebagai makanan kepada cacing untuk saya jadikan baja. Saya menghasilkan baja vermi kompos. Saya beli cacing, kita ambil cacing, kita letak. Dan kebetulan juga tuan-tuan dan puan, di sekitaran sekolah itu, di kampung-kampung ada banyak penternak-penternak lembu. Jadi saya minta kepada mereka hantar najis-najis lembu tu daripada tak terpakai, daripada bertaburan di tepi jalan dan sebagainya, kita kumpulkan di sekolah, kita bagi makanan kepada cacing, dan sambil itu kita letakkan bahan-bahan sayur-sayuran, sisa-sisa sayuran tadi, kita letakkan bersama supaya cacing ini makan. Najisnya dijadikan sebagai baja vermi kompos. Alhamdulillah, projek ini sangat berjaya dan kita dah boleh jual. Okay, next. Dalam slide yang seterusnya kita tengok, kita dah boleh jual cacing-cacing. Kita tapis dia, kita dah boleh jual. Ini khusus vermi kompos ini memang saya pergi khusus sendiri. Dan saya selepas balik, saya ajar kepada murid saya untuk bagaimana kita nak buat sisa buangan daripada vermi kompos. Alhamdulillah, daripada bahan-bahan buangan kebun dan sebagainya, so kita buat dia sebagai menjadi baja, sehingga menjadi baja kepada cacing ini sebagai kompos. Dan alhamdulillah, baja vermi kompos ini sangat berharga, sangat subur bila kita letakkan pada sayur-sayuran kita, dan kita ada juga antara baja ini kita jual. Okay, next. So, antara intervensi yang kita lakukan pada masa datang adalah kita nak buat baja EM, effective microorganism, untuk kita jual. Dan seterusnya kalau kita berkenaan dengan intervensi makanan, apa yang kita buat untuk intervensi makanan? So dari segi makanan ini, tadi adalah sisa-sisa makanan, sisa buangan yang intervensi yang kita dah buat berdasarkan sisa buangan dan sisa. Sekarang ini adalah makanan. Jadi makanan ini ada kaitkan dengan faktor kemiskinan keluarga, melatih murid berdikari, melatih murid bersosialisasi melalui perniagaan dan juga sumber makanan terhad. Apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu pertanian, makanan ni tadi. So bila kita kaji tengok antara purata pendapatan isi rumah keluarga di sekolah, di Buras terutamanya, yang ni yang paling ramai di 55.5% adalah pendapatan ibu bapa antara 200 ke 1000. 30.5% antara 1001 dengan 2000, 2001 3000 adalah 70%, dan 3000 ke atas adalah 6.5%. Kalau bantuan awal persekolahan tu memang majoriti kan, semua yang dapat, semuanya di bawah 3000. Okay, next. Okay. Apa tindakan saya dari segi faktor makanan ini dulu? Okay. Dalam kita nak
mengenal pasti dari segi makanan apa yang kita nak buat. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan puan, tindakan yang pertama saya buat adalah saya mengolah balik subjek-subjek tingkatan perselektif tingkatan 4 dengan 5 ini. Bagaimana? Dengan saya memasukkan elemen reka cipta, mata-mata pelajaran reka cipta, pertanian, sains rumah tangga dan diikuti dengan pendidikan Indonesia. Kenapa? Dan alhamdulillah ketiga-tiga kelas ini 100% aliran STEM. Kenapa saya buat begini? Okay, next. Yang pertama, saya melihat kepada faktor sekitaran sekolah. Saya ada makmal yang sangat cantik. 6 buah makmal kimia, makmal sains. Sangat besar, sangat luas. Yang baru. Ha? Okay, next. Konsep 3K yang cemerlang. Dan kita ada makmal bengkel yang sangat besar untuk kita buat program dan sebagainya. Sangat hebat. Dan alhamdulillah, yang pertama sekali, inisiatif yang pertama kejayaan STEM kita adalah kita berjaya mewujudkan sekolah 100% elektif STEM tingkatan 4 dengan 5 dan senarai ini dan telah disebut oleh doktor yang berbahagia, Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim dalam pelancaran Minggu STEM, Minggu Sains pada masa itu. Jadi antara sekolah menengah tingkat beras ni di antara 5 buah sekolah yang menawarkan 100% mata pelajaran elektif STEM di tingkatan 4 dengan 5. Okay, next. Izinkan saya bercerita sikit tentang STEM ni. Pelaksanaan mata pelajaran STEM di SMK Cangkap Beras. Saya dengan pengetua baru. Kena letak juga gambar pengetua baru. Ya. Jadi tentang pemat. Okay, next. Jadi, pencapaian subjek tawarkan dalam PSS. Sebelum ni tuan-tuan dan puan, bila saya masuk ke sekolah itu pada tahun 2019, bagaimanakah pencapaian sekolah itu? Grade puratanya adalah 6.38 dan apa tu calon layak sijil, calon yang murid lulus adalah 88.10%. Tuan-tuan dan puan, bila saya masuk di Cangkap Beras pada tahun 2019 sebagai pengetua, jadi bila kita buat perhimpunan agung yang pertama, kita kata saya nak fokus kepada akademik. Ya, saya nak fokuskan kepada akademik. Kan? Jadi kita dengan yakin ya bercakap, kita nak bercakap tentang akademik. Sebelum saya melihat kesedaran dulu, saya fokus kepada akademik. Okay? Dan apa yang berlaku tentang perempuan, next. Kita lihat perbandingan di antara 2018 dan 2019. Pada 2019, alhamdulillah ada peningkatan pada tahun itu. Okay, next. Dengan result itu, saya berhajat untuk menstrukturkan semula pakej mata pelajaran STEM SPM mulai tahun 2020. Apa yang saya buat? Kita kaji, okay, next. Di mana kita berdasarkan kepada surat pilihan isas Kementerian Bilangan 6 tahun 2019, itu pelaksanaan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020, SPI KPM. Berdasarkan surat pilihan isas ini, kita merangka mata-mata pelajaran elektif STEM tingkatan 4. Okay, next. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kepada surat pilihan isas itu, pakej mata pelajaran STEM, yang pertama dia ada pakej STEM A, iaitu mata pelajaran teras, wajib dan juga fizik, kimia, biologi dan juga matematik tambahan. Dan kita ada pakej STEM B, iaitu fizik, kimia, sama boleh pilihan dua mata pelajaran, fizik, kimia, biologi, boleh ambil dua, matematik tambahan dan juga salah satu yang lain. Kita boleh ambil sains gunaan ataupun sastra dan kemanusiaan pun tak ada masalah. Itu kita katakan sebagai pakej STEM B. Dan saya kaji, sebelum kita melakukan persusuran di peringkat sekolah, kita kaji pula pakej STEM C. Itu di mana STEM C ini adalah kita pilih dua dari matematik pelajaran, sains gunaan dan teknologi ataupun satu MPV atau PBMA. So, daripada sini kita berubah. Okay, next slide. Jadi kita memikirkan, kita nak pairingkan. Okey, kelas pertama kita letak fizik, kimia, biologi betul dengan ambil tambahan betul. Dan kelas yang kedua, ketiga kita pairingkan dua sains gunaan dan teknologi. Termasuklah PSV tadi, sains kemanusiaan. Jadi kita pairingkan dua. Okey, maka jadilah seperti, okey, next. Maaf, Cikgu Syaril. Okey. Okey, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan,
apa mata-mata pelajaran elektif sains gunaan yang kita boleh ambil di sekolah untuk kita jadikan tingkatan 4, 5 itu 100% elektif STEM. Banyak tuan-tuan, kita boleh ambil sains tambahan, kita boleh ambil grafik komunikasi teknikal, kita boleh ambil asas kelestarian, kita boleh ambil pertanian, sains rumah tangga, reka cipta, sains komputer, sains sukan, pengajian kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, elektronik dan lukisan kejuruteraan. So tuan-tuan perempuan kita pilih. Jadi saya mengambil keputusan untuk memilih pertanian, sains rumah tangga, reka cipta. 3 elemen ini. Sebab saya ada kekuatan kat situ. Dan dari sini saya mengolah. Di sekolah Tangkap Beras ni dia ada 3 kelas tingkatan 4. Kelas yang pertama, 4A1, kita wujudkan package STEM A. Di mana kita letakkan fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. STEM A. Okey, next slide. Package 4A2. Okey. Kita letakkan package STEM C. Okey. Di mana di sini kita letakkan kalau sains 4A2 tadi, okey, sains gunaan yang kita pilih adalah pertanian dan juga reka cipta. Okey, pertanian dan reka cipta. Dan satu lagi yang kita masukkan dari segi kemanusiaan dan asas adalah perniagaan. Kenapa tuan-tuan perempuan saya pilih reka cipta dan pertanian? Saya pairingkan reka cipta dan pertanian. Agak jauh lari ya tuan-tuan perempuan ya. Sebabnya saya berhajat di mana kalau pelajar ini akan datang menjalankan pertanian. Mungkin mereka dengan kemahiran reka cipta ni, mereka boleh mencipta mesin-mesin yang baru untuk memudahkan dari segi pertanian. Dan pertanian sudah tentulah pertanian adalah satu perniagaan. Itu juga saya pairingkan dengan perniagaan. Mudah-mudahan hasil pertanian ni murid tahu tentang perniagaan. Mereka tak ditipu untuk perniagaan. Itu yang saya pairingkan reka cipta, pertanian dan perniagaan untuk package STEM C 4A2. Okay, next. Pada 4A3, saya letakkan ini di kelas hujung 4A3. Untuk pengarah tuan-tuan perempuan jugalah ya, sekolah ni. Jadi majoriti pelajarnya semua sederhana. Kita tak ada pelajar yang baik sebab pelajar yang baik itu semua dah keluar ke asrama penuh, ke rancangan khas, paling kuat pun ke sekolah sebelah di SMK Raja Syariman pada masa itu. Dan kita tinggallah pelajar-pelajar tapi kita tidak mengambil itu sebagai alasan. Kita mengubah landscape elektif, matematik elektif ini supaya berdaya saing. Sains gunaan kita letakkan sains rumah tangga dan pertanian. Kenapa sains rumah tangga? Bila murid ada hajat untuk bertani, menanam. Contohnya pisang. Mereka belajar sains rumah tangga, jadi pisang ini boleh dijadikan keripik. Jadi sains rumah tangga ni sangat membantu mereka. Mereka belajar masak. Jadi dia boleh mencipta pertanian, bila tanam pisang, bila tanam nanas, boleh jadikan jus nanas. Boleh dijadikan bahan-bahan dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan, ini ada antara kejayaan. Okey, pelaksanaan pertanian matematik STEM. Jadi tuan-tuan perempuan, ada setengah kata, kenapa engkau bagi budak-budak kelas hujung ni pertanian? Kenapa engkau bagi budak-budak hujung ni sains rumah tangga? Macam kononnya macam nak membunuhlah pelajar ni. Pelajar-pelajar hujung ni apa yang tahu? Apa yang boleh buat? Saya mengambil itu sebagai cabaran tuan-tuan perempuan. Saya letakkan pelajar hujung ni 4A3 dengan mata pelajaran pertanian dan sains rumah tangga tadi. Kenapa tuan-tuan perempuan? Saya yakin mereka boleh lulus 100% dalam pertanian dan juga sains rumah tangga. Keyakinan saya adalah kerana saya telah meliti format SPM untuk pertanian, untuk sains gunaan ni. Rupa-rupanya dia ada kerja khusus membawa kepada 30%. 15% tingkatan 4, 15% tingkatan 5. Tuan-tuan perempuan, 30%. Kalau pelajar ini boleh dapat 28, sikit lagi dah boleh lulus dah tuan-tuan perempuan. Kerja khusus. Tingkatan 4, bela puyuh. Tingkatan 5, tanaman petikasi. Okay. Ini yang dalam gambar ini. Inilah kerja khusus mereka. Tanam puyuh. Apa bela puyuh? Mereka menjaga puyuh ini. Mereka memproses, bagi makan. Memproses daging dia. Dan juga yang tingkatan 5, tanaman. Menjalankan proses fertigasi. Ini yang. Okay. Jenis-jenis ini. Tuan-tuan perempuan. Kalau contoh ni kan, kalau
anak-anak kita, anak-anak kita contohnya, okey, kelas-kelas hujung ni kita bagi dengan subjek yang belajar. Contohnya tasawuf Islam, contohnya. Sesuatu ilmu yang perlu kepada pembacaan, tuan-tuan dan puan. Jadi mereka tak mampu. Okay. Bila kita letakkan pertanian sebagai kelas murid ini di hujung, kelas yang hujung, jadi bila cikgu masuk, okey, hari ini kita menyangkul, hari ini kita menanam. Jadi mereka hands on. Mereka boleh buat benda tu. Tak payah nak belajar dalam kelas. Okey, bersambil-sambil nyangkul tu, cikgu pun berceloteh. Okey, tanah yang kita gunakan adalah jenis tanah peat moss dan sebagainya. Tanah ini yang sesuai untuk tanaman ini. Jadi, sambil menyangkut tu mereka bercerita. Jadi pelajar tak ngantuk untuk pertanian. Jadi mereka seronok dan enjoy dalam pertanian. Walaupun pelajar ini adalah pelajar di kelas hujung. Kalau mereka ni disasakkan dengan ilmu tasawuf Islam, apa yang dikatakan wahyu, apa yang dikatakan ilmu wahyu itu apa, tak mampu mereka. Tapi bila kita masukkan elemen subjek elektif pertanian, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok subjek sains yang pertama, next slide Cikgu Syaril, reka cipta. Okey, sama juga. Kalau reka cipta ni 30% ni adalah kerja khusus dan 70% lagi adalah ujian bertulis. Next. Jadi bagi reka cipta ini, mereka akan boleh mencipta barangan-barangan peralatan. Tak susah mana, cikgu mereka ini bahannya kena bimbing. Mereka menghasilkan sesuatu produk, mereka boleh dapat dah 30%. Contohnya mereka reban sarang apa tu, sangka bagi ayam contohnya. Mereka dah bina, dah dapat dah 30%. 15% tingkatan 4, 15% 5. At least mereka tu dah lulus dalam tangan tuan-tuan untuk reka cipta. Okay, next. Sains rumah tangga. Okay, next. Sama juga. Ada kerja khusus. Okay. Okay, next. Mereka ni masak. Masak. Ini pelajar-pelajar dalam gambar ni bukanlah pelajar yang rajin, kan. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Tapi bila time masakan ni, dia datang. Untuk menjalankan projek. Ya. Mereka masak bihun. Mereka buat apa tu, fashion baju dan sebagainya. Inilah yang kita tekan dengan sains rumah tangga. Jadi, kita letakkan pelajar-pelajar di kelas hujung. Sains rumah tangga, alhamdulillah. So, pelaksanaan STEM. Selepas SPM, selepas sekolah pelaksanaan STEM. Okay, next. Jadi, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Pada tahun 2019 tadi, yang saya katakan tadi, grade purata adalah 6.38 dan juga peratus lulusnya adalah 88.10. Cuma pada tahun 2020, bila kita buat perubahan, bila COVID melanda, anak-anak saya ini tak boleh bersemuka, mereka belajar di rumah, tuan-tuan dan puan. Maknanya pada tahun 2020 ni saya mengalami penurunan. Kerana tuan-tuan dan puan di Beruas ni terutamanya sekali, bukan nak excuse lah tuan-tuan dan puan, tapi di luar bandar ni talian internet memang tak dapat. Cikgu saya kena, kalau nak ngajar, cikgu saya kena keluar rumah di kampung kan, pergi celah-celah sawit, apa, baru dapat. Letak handphone di atas baru dapat. Itu adalah situasinya tuan-tuan. Jadi suasana yang sangat mencabar dan pada tahun 2020 kita berlakunya penurunan daripada 6.38 kepada 6.70 dan juga grade puratanya apa tu purata lulus 76.09. Tapi tuan-tuan pada tahun 2020 ni saya melihat dan saya mengkaji. Ya. Saya melihat dan mengkaji apa yang berlaku dan sebagainya dan saya melakukan perubahan. Sebab 2020 itulah waktu apa tu tahun pertama saya melakukan penstrukturan dari segi mata-mata pelajaran STEM ni. Ya. Tahun yang pertama KSSM yang kita wujudkan STEM pertanian ni, jadi kita berlakunya penurunan saya terima, tak ada masalah. Tetapi kita tidak berdiri pada tahun 2021 kita meningkat semula. Kita naik semula. Daripada 6.70 grade purata kepada 6.35 daripada peratus lulus 76.09 kepada 81.25. Dan kemuncaknya tuan-tuan dan puan, peningkatan berlaku lagi pada tahun 2022 bila grade puratanya daripada 6.35 kepada keluar daripada kepala 6 kepada 5.93 dan peratus lulusnya daripada 81 kepada 88.89. Murid sederhana, murid yang apa tu kita letakkan STEM, latih STEM, alhamdulillah berjaya keluar daripada kepala 6 kepada 5.93 grade purata sekolah pada tahun 2022. Memang pada itu pada masa result ni keluar saya sudah
ke SMK Sri Manjung. Okay. Berlinangan air mata saya bila saya tengok grade purata sekolah di Cangkap Beras ini daripada 6 kepada 5.93. Sangat seronok pada masa itu. Okay. Okay, next. Ini grade purata. Daripada 6.70 2019 turun pada 2020 6.70. Tapi saya tak pandang ini lama. Kita melakukan perubahan sehingga berlakunya kenaikan semula kepada 6.35 dan seterusnya kita melonjak kepada 5.93 pada tahun 2022. Okay, next. Pencapaian mata pelajaran STEM. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya letakkan pertanyaan di kelas hujung tadi. Apa ceritanya tuan-tuan dan puan-puan? Yang orang kata kamu ni apa? Kamu letakkan pelajar hujung dengan pertanian. Dengan sains rumah tangga. Apa berlaku nanti? Tak apa saya cakap kita tengok result ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok trend dia. Daripada 2020, pertanian ini lulusnya 66.67. Tetapi meningkat pada tahun 2021 kepada 95%. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan pada tahun 2020, peratus lulus pertanian ni adalah 100% tuan-tuan dan puan-puan. Siapa kata pelajar hujung ni tak boleh berjaya, tak boleh lulus pertanian tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah buktikan di sini tuan-tuan dan puan-puan bahawa berlakunya peningkatan 100% pada tahun 2022 pertanian. Alhamdulillah. Dan grade puratanya pun walaupun menurun sedikit tetapi masih di kepala 5.5 ya, daripada 8.27 pada tahun 2020 kepada 5.7 pada tahun 2020 dan menurun sedikit pada tahun 2022. Ini tak apa. Sebab yang penting adalah semua murid itu lulus. Okay, next. Pertanian. Cuba kita tengok yang lain. Reka cipta. Reka cipta ni tuan-tuan confirm 100%. Dengan cikgunya yang hebat, confirm 100%. Setiap tahun 100%. Tidak dinafikan. Dan grade kuartal ni ada turun naik, ada turun naik. Kan? Tak jauh dari 6, 6.19, 6.91 kepada 6 dan 6.19. Ini reka cipta. Dan kita tengok pula apa yang berlaku pada sains rumah tangga. Okay, next. Sains rumah tangga, Alhamdulillah. Pertama kewujudan sains rumah tangga pada tahun 2021. Okay. Saya memohon kepada jawatan untuk menubuhkan sains rumah tangga pada 2021. Apa yang berlaku? Alhamdulillah 100% lulus. Ya. Cuma grade purata kita kena baiki daripada 6.42 kepada 6.86. Tetapi tuan-tuan puan, saya nak berjaya membuktikan bahawa pelajar-pelajar hujung ni kalau kita letakkan mata pelajaran STEM C, insya-Allah boleh lulus. Dan saya dah buktikan dengan pencapaian pelajar ini pada tahun 2001 dan 2022 100% lulus. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Maknanya STEM ni membuktikan bahawa kita boleh mengangkat sekolah kita. 100% berjaya. Ya. Jangan risau tuan-tuan puan. Wujudlah STEM, wujudlah subjek STEM. Kita tingkatkan peratus STEM di sekolah kita tuan-tuan puan. Tak ada masalah kerana dia ada kecil khusus yang membantu tuan-tuan puan. Okay, next. Jadi tuan-tuan puan, yang pertama sekali tindakan saya adalah saya mensuturkan semula subjek-subjek elektif tingkatan 4 dengan 5 menjadi 100% subjek STEM. Terus tindakan saya yang kedua dalam pertanian, dalam aspek makanan tadi, apa yang saya jalankan? Kita galakkan cikgu-cikgu. Alhamdulillah saya ada pendidikan khas pertanian pun ada. Pendidikan khas kita SKM2 pertanian, tanaman. Kita ada pendidikan pertanian dan juga kita ada kelas pertanian yang tempat 5. Saling membantu. Kita tanam, kita jalankan projek penanaman. Apa yang tak ada di sana? Pisang, nanas, okey, sayuran, cili, markisau, rosel, cendawan, semua ada di sana. Tapi tak banyaklah tuan-tuan puan. Kita sekadar untuk percubaan. Tetapi MD2 saya ada 1000 pokok lebih kurang. Pokok nanas MD2. Dan Alhamdulillah peluang pekerjaan dari melalui cendawan ni tuan-tuan puan, kita pakat dengan bekas pelajar-pelajar PPKI. Okey, kita sediakan blok-blok cendawan untuk dia. Dia keluarkan modal, okey, dia beli blok cendawan ini, kita letakkan dalam bilik tu, dia jaga. Ada 2-3 orang di share. Okey, ini kamu pencendawan, kamu jaga dalam masa yang sama, kamu jaga semua sekali. Alhamdulillah. Terima kasih EPRD membantu saya dengan memberikan kewangan 5,000. Alhamdulillah.
ekoran daripada lawatan yang berbahagia Dr. Ahmad Rafi, Cik Kasim di dalam apa tu di sekolah saya, saya membawa dia ke blok ke bilik cendawan saya. Jadi dia menghantar pegawai IPAD tu untuk membantu 5,000 di bawah apa tu ceria, sekolahku ceria dan sebagainya. Saya tak apa ingat itu dan membantu kami dalam cendawan. Jadi maknanya tuan-tuan, kita berjaya untuk mewujudkan pekerjaan kepada pelajar-pelajar PPKI, lepasan PPKI. Mereka letakkan cendawan di situ, hasilnya mereka ambil, dalam masa yang sama mereka perlu menjaga tanaman-tanaman lain sebagai balasan tanpa apa bayaran kerana kita dah bantu mereka. Dan tindakan yang seterusnya kita buatkan tadi tanaman, kita buat juga projek ternakan. Kita ada madu pelulut. Alhamdulillah kita ada 5 blok madu pelulut. Alhamdulillah, dan berebut-rebut. Saya pun tak sempat nak ambil madunya. Telah diambil oleh orang lain. Kan? Ikan hiasan pun kita ada dan kita jalankan aquaponik keli dan sayuran. Tadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita wujudkan ini? Kita nak ajar anak-anak murid kita bagaimana kita aplikasikan aquaponik keli dan sayuran supaya mereka ini di rumah boleh buat. Boleh buat di rumah. Jadi isu kelaparan, isu apa tu makanan ya tak timbul. So, dia boleh berusaha sendiri di rumah dia. Okay, next. Inilah contoh produk dia, PPKI, madu. Madu ni kerana saya tak sempat nak beli. Bila saya nak WhatsApp dia, dah habis dia kata kan. Sold out. Sebab dia tak banyak. 5, sebab kita buat perancangan 5 blok saja. Kita bukan buat komersial, tapi kita buat contoh blok untuk mengajar anak-anak murid kita. Maksudnya dengan harapan anak murid kita ada pengalaman, mereka balik ke rumah, mereka cuba buat. Dan Alhamdulillah tindakan yang keempat dari segi makanan adalah kita mengajar murid-murid kita berkenaan dengan teknologi makanan. Pembuatan kek, biskut, roti, jus rosel, jam rosel, dan kita mengeluarkan banyak. Dan cadangan kami saya banyak, tapi sayangnya saya dah tukar ke SKM Semenanjung. Sedangkan projek saya ada banyak jangkaan, saya nak merancang banyak di sana. Tapi insya-Allah kita akan jalankan pula di SMK Seri Manjung. Okay, next. Ini contoh buah rosel yang dijadikan masak tadi, dijadikan jus rosel. Kita jual tuan-tuan, kan? Ini antara produk PPKI, pendidikan khas. Mereka diajar bagaimana petanam rosel. Rosel ni sangat mudah. Banyak sekali. Dan ini adalah hasil-hasil pendidikan khas. Bagaimana sayuran ini dijual dan sebagainya. Sorry. Apa yang tak ada? Sayuran apa yang tak ada di sekolah? Semua ada tuan-tuan. Daripada kobis, kangkung, bayam, cili, terung, serai, bunga kantan, ulam-ulaman, limah kasturi dan sebagainya, durian Belanda, ruaya, semua ada di SMK Cangkak Beras, tuan-tuan. Sebab kita nak ajar murid-murid kita bagaimana menanam, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana kita buat teknologi makanan berdasarkan produk yang ada. Okay, next. Cendawan, sayuran, buah-buahan. Ini banyak sekali tuan-tuan puan, tapi kita buat tak banyak. Kita dalam proses percubaan. Okay, wormi kompos. Kita berjaya membuat 12 beg. Kita telah menghasilkan 120 kilo. Dan mula jualan kita kecil tuan-tuan puan. Sebab ini adalah percubaan. Kita bukan nak komersial sahaja kita, tapi kita cuma nak melatih. Ya, okay, next. Dan inilah contoh kita ajar anak-anak murid kita bagaimana nak buat cash flow, bagaimana nak masuk jualan, perbelanjaan, pendapatan supaya mereka ni boleh dapat ilmu-ilmu ini, tuan-tuan puan. Okay, next. Sama juga dengan penanaman vertikasi cili. Vertikasi ni ada dalam silibus tingkatan pertanian, pendidikan khas pun ada, pertanian tingkatan 4-5 pun ada. Bagi kita buat dia punya cash flow dia, bagi apa yang kita nak beli, berapa harga dia, kita ajar semua anak-anak murid kita. Apa yang supaya akan datang di luar mereka boleh berjaya menghasilkan tanaman sendiri. Okay, next. Sama juga. Okay, ini adalah contoh hasil. Kita dah berjaya mulakan jeruk cili, cili segar dan sebagainya. Tapi tak banyak, sikit-sikit tuan-tuan. Okay, next. Okay, cabaran. Di antara, bila kita nak buat program ni, apakah cabaran utama? Saya gariskan cabaran ini kepada 4, iaitu guru, murid, kepakaran dan kewangan. Okay, next. Itu tuan-tuan, guru. Sebelum saya nak buat, saya fikir dulu, adakah cikgu-cikgu ni nak mengikut saya untuk berubah? Kesediaan untuk berubah budak saya. Tapi saya jalan kajian. Okay, next.
Kajian saya bagi kertas, tinjauan kesediaan guru menerima perubahan, saya bagi kertas, cikgu tulis. Next. Okay. Kesediaan untuk berubah pada tahun 2020. Komen guru, bersedia untuk dengan takdir perancangan aktiviti, bersedia menerima tugasan, bersedia mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik untuk memupuk murid-murid untuk membentuk minat murid-murid terhadap PDPC. Ini cikgu yang tulis. Saya sedia untuk berubah demi mencapai lonjakan atau target yang disasarkan. Sedia berubah demi kejayaan murid-murid. Ini cikgu saya yang tulis. Okay, next. Jadi soal selidik ini telah saya jalankan pada Disember 2019. 100% alhamdulillah guru bersedia untuk berubah dan bersedia untuk bergerak bersama pihak pengurusan tertinggi. Okay, next. Tinjauan pandangan guru ke atas pengetua. Tuan-tuan perempuan, pernah tak dalam mesyuarat kita bagi kertas, okey cikgu-cikgu, komen tentang pengetua. Saya terbuka. Okay? Jadi, so mereka menuliskan pandangan tentang pengetua sebab saya nakkan respon itu. Pengetua yang tegas dalam diam, apa yang dikatakan. Pengetua yang menerima pandangan dan komen. Pengetua yang mempunyai perancangan dan strategi tentang pembangunan sosial. Setakat ini telah mewujudkan suasana bekerja tanpa tekanan. Itu yang saya nak. Mereka bebas bekerja tanpa tekanan, mereka selesa bekerja, mereka boleh bergerak bersama dengan kita. Alhamdulillah. Okay, next. Ini lagi komen-komen. Okay, memahami guru-guru. Mudah bertolak ansur. Mengambil berat terhadap guru-guru. Kan? Guru sakit tanya khabar. Kan? Komited peka terhadap permasalahan di sekolah. Menjaga kebajikan warga sekolah. Kepimpinan yang baik dan menjaga kebajikan guru. Mengambil berbagai inisiatif untuk peningkatan akademik para pelajar. Okay, next. Ini komen cikgu. Jadi bila komen ni, saya alhamdulillah. So saya wujudkan satu tagline itu, we care, di mana we work as a team in a family atmosphere. Saya bagilah hadiah kepada cikgu-cikgu, kan, box yang mengandungi marker dan sebagainya. Kita bagi hadiah setiap tahun kepada cikgu-cikgu pada awal tahun. Kita bagi, okey, cikgu-cikgu ini hadiah daripada sekolah sebab kita we care dan we work as a team in a family atmosphere, dalam suasana kekeluargaan kita bergerak. Okay, next. Dan cabaran murid, untuk menerangkan kepada keseluruhan murid, saya mewujudkan duta guru. Duta murid. Duta Eco School. Supaya duta-duta ini boleh bergerak, memberikan taklimat kepada murid-murid. Okay, next. Cabaran yang kedua, kewangan dan kepakaran. Memang kalau nak ikutkan, kalau kita nak buatkan projek, kewangannya tak banyak. Sekolah kecil, bilangan murid kecil, PCD-nya sangat rendah. LPBT pun apatah lagi, kan. Tapi saya terpaksa mewujudkan jaringan dengan PIBG, komiti setempat syarikat swasta dan jabatan kerjaan. Okay, next. Apa yang saya lakukan? Tuan, jaringannya memang banyak. Yang pertama, saya menjalankan jaringan dengan syarikat Manjung Naluri. Berkenaan dengan saya minta nanas MD2, alhamdulillah dibagi percuma je kepada saya. Membekalkan nanas. Kita pergi lawatan kepada syarikat mereka ini. Mereka mengajar cara-cara memproses makanan berdasarkan nanas. Okay, next. Kolej Komuniti Pasir Salak, kita berkolaborasi dengan mereka, mengajar murid-murid mereka, mengajar murid-murid kami untuk buat jus rosel yang betul, jus markisa yang betul. Kita wujudkan satu produk itu, jus markisa madu kelulut. Yang diajarkan oleh pensyarah di Kolej Komuniti Pasir Salak. Okay, next. Dan Don Khaswa Enterprise ini adalah berkhusus untuk tanaman cendawan. Dia mengajar anak-anak murid saya bagaimana nak menghasilkan cendawan, tanaman cendawan daripada A sampai Z, daripada abuk-abuk kayu, bagaimana dia ajar proses bubuh dalam beg, steam, cucuk benih dan sebagainya. Itu yang dia ajarkan. Sehingga kan anak-anak murid saya dah boleh proses dah sendiri, anak murid. Tak payah beli bongkah dah. Dia boleh proses sendiri. Okay, next. Dan pusat giat mara, kita belajar tentang landscape sementero, jaminan pertanian, titik gantung. Dan sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah di Cangkak Beras pada masa ini, bila cikgu-cikgu hantar gambar supaya saya, banyak sekali pertanian yang membantu. Dengan rumah hijau yang banyak, dengan terima kasih juga kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, kita nakkan pembangunan pertanian PPKI yang baru. Alhamdulillah, setiap tahun daripada 2019-2020 saya mohon, alhamdulillah terhasil. Bila saya keluar ke Semenanjung, lulus peruntukan itu di SMP Cangkak Beras. Alhamdulillah.
Majlis Bandar Manjung, Pokok Hiasan, Khidmat Nasihat Matan Raya, Kolej Komuniti Seri Manjung, Khusus Roti dan Ban. Okey, next. Pengusaha kecil tempatan memberi khusus pembuatan kek, roti dan ban. Okey, next. Dan inilah di antara penilaian. Saya pernah didatangi oleh Ketua Nazir Sekolah, Ketua Jemaah Nazir Perak, Tuan Haji Muhammad Lafi bin Razli. Dia memantau keseluruhan sekolah untuk sebelum saya menerima anugerah kepimpinan menengah. Kita bawa dia orang sekolah dan supaya kita melihat, dan Alhamdulillah. Okey, next. Dan ini antara anugerah yang saya dapat untuk anugerah kepimpinan menengah peringkat ketiga. Okey, peringkat negeri Perak tahun 2022. Okey, next, ini adalah penilaian daripada Green Growth Asia Foundation untuk kita nak dapat green flag. Perlu ada penilaian untuk kita dapatkan sekolah ni sebagai title Eco School, Green Flag Eco School. Ada penilaian daripada Cik Sri Temudu, daripada Ketua Pegawai Program GGAF ni, dan juga Encik Syarul. Mereka datang untuk menilai tentang kelestarian sekolah. Ini adalah penilaian persijilan sekolah bersih anjuran KPM dan juga SW Corp. Datang juga juri ke sekolah untuk menilai. Okay, next. Ini kata mereka tak apalah kita teruskan. Apa ini ada video ni, tak apa kita teruskan. Okay, next. Success story, Alhamdulillah. Next. Kena laju sikit, tuan-tuan. Salah seorang pelajar kita, bekas pelajar kita, Muhammad Haikal ni, dia ada ilmu pertanian, dia balik di kampung dia, dia menjalankan sendiri, dia mengusahakan 1000 polybag cili besar secara praktikasi di Batu 17 Jalan Meruas. Dia sendiri buat praktikasi. Tengok. Yang nak pandang ni dekat sekolah, ilmu. Tapi yang di sebelah kanan tu adalah apa yang dibuat di rumah dia, di kampung dia. Ilmu itu yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan. Kita nak ajar anak-anak balik rumah, dia buat. Okay, next. Dia perubahan iklim dan persekitaran sekolah. Kita nak wujudkan bunga-bungaan supaya kelulut datang, menghisap madunya, dan kan, pokok air mata pengantin yang dekat gerbang ni sangat suka oleh kelulut. Kan? Okay, next. Dan kita menerima pelbagai anugerah. Yang terakhir sekali yang adalah Green Flag Award International. Ya, Green Flag. Ini satu momen yang sangat-sangat indah bagi saya. Okay? Bila nak menerima Green Flag ni ibarat mengalir air mata lah, kan. Satu momen yang indah, kita telah usaha dengan keras, kan, untuk untuk sekolah itu. Bila kita dapat Green Flag itu, Alhamdulillah, kita rasa satu yang sangat kepuasan pada diri kita untuk sekolah, untuk anak-anak murid kita. Ya, itu yang terbaik, yang biasa sangat momen yang paling indah lah. Okay, next. Dan ini inovasi. Okay, next. Saya ceritakan tadi. Ini tanaman. Okay, saya dah ceritakan tadi. Okay, next. Tanaman nanas. Kita ajar anak-anak kita tanaman nanas. Kita lawatan yang tadi ulangan balik, kan, ke kilang nanas. Okay, next. Inilah taman pertigasi. Okay, next. Ini dah kita dah tadi. Mural sekolah, kita cantikkan sekolah dengan perkataan Eco School dan juga lawatan ke Politeknik Mangku Omar. Okay, next. Ini di antara success story. Dan akhir sekali, tuan-tuan perempuan, saya membawa tema We Work as a Team in a Family Atmosphere. Kita bekerja dalam satu pasukan dalam suasana kekeluargaan. Saya sebagai bapa, sebagai ayah, kepada anak guru-guru saya dan juga kepada anak-anak murid saya. So kita bergerak sebagai satu pasukan di dalam suasana kekeluargaan. Apa yang kebajikan kena jaga dan sebagainya, kita ambil tahu, peduli tentang anak-anak murid kita dengan guru kita, insya-Allah, tuan-tuan. The more you give, the more you get back. Apa yang saya selalu tekankan kepada guru-guru, the more you give, the more you get back. Itu yang kita perjuangkan selama ini. So, tagline terbaru diwujudkan oleh pengetua baru. Kita masuk juga, kita hormat kepada pengetua baru SMK Cangkap Beras, SMKCB, berjuang untuk perubahan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Ihsan yang beri peluang kepada saya untuk menerangkan sedikit sebanyak kepada tentang sekolah. InsyaAllah, apa pengalaman saya di Cangkap Beras ini saya akan cuba terapkan di SMK Semenanjung supaya saya dapat melonjakkan Sri Manjung ini sebaris dalam banyak peringkat. So, saya lihat ada kekuatan di SMK Semenanjung dari segi akademik, dah tentunya kurikulum, sasian dan sebagainya. So, kita cuba meningkatkan supaya ada sesuatu. Saya nak
naikkan Semenanjung itu sama di peringkat antarabangsa. Itu saja, ampun mohon maaf dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sani. Menarik sangat. Sebenarnya saya tumpang bangga lah sebab uh, jayaan-jayaan yang dicipta daripada Dr. Saini, dan saya juga merupakan orang yang asal daripada Beruas, dan saya tahu macam mana sosioekonomi, sosio budaya juga di area Beruas tu. Jadi bila uh, sentiasa naik nama Beruas ni, saya pun tumpang bangga lah. Uh, Bila berada SMK Cangkap Beruas ni berada di bawah pimpinan Dr. Muhammad Husaini. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapatlah gambaran macam mana Dr. Saini bentuk satu sekolah yang sebelum ni tu saya kata daripada zero boleh pergi kepada hero, ya, sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan mungkin apa yang kita dapat tadi boleh dipraktikkan, ya, mana-mana yang sesuai dengan sekolah kita, terutamanya berkaitan dengan pertanian tadi, boleh kita praktikkan di sekolah kita. Sedikit Dr. Saini sebelum kita apa mungkin tak ada soalan di chat. Saya ada satu Okey, soalan untuk boleh. Dr. Husaini sebelum kita tamatkan. Bagaimana pendekatan ataupun approach Dr. Husaini terhadap guru-guru dan pelajar untuk mendapat mereka bersama-sama bergerak bersama dengan Dr. Husaini sepanjang berada di SMK Cangkap Beruas? Okey, terima kasih. Elemen yang pertama, saya wujudkan tagline tadi. Kita kata we work as a team in a family atmosphere. Itu sentiasa saya bagi tahu mereka kita perlu bekerja dalam satu pasukan. Kalau ada perkara-perkara yang remeh tu kita tinggalkan sebab kita nak bekerja, kita menggerak secara pasukan. Sama juga apa yang saya terapkan pada pelajar-pelajar, the more you give, the more you get back. So kita kan ada satu tim. So itu tadi sebelum saya apa-apa yang saya buat, saya melakukan kajian dulu. Maknanya kita sediakan handout, soal selidik, kita bagi kepada pelajar dan guru, apakah penerimaan mereka terhadap saya, penerimaan untuk berubah bersama saya. Jadi alhamdulillah 100% guru menerima perubahan ini dengan satu positif. Kan saya boleh tunjukkan sebenarnya 100% guru menerima perubahan yang akan saya buat. Itu yang penting. Kalau kita nakkan sesuatu perubahan, kita nak bergerak pada satu program, kita perlukan komitmen semua 100%. Kalau tak, ibaratnya macam pengutur ni akan syok sendiri, kan? Kita tak dapat komitmen tu, kita akan syok sendiri. Dan alhamdulillah di Cangkap Beruas kita ada ramai 80% lah tenaga muda, guru-guru muda yang mengajar Cangkap Beruas. Jadi guru muda ni satu semangat yang sangat kuat untuk bergerak. Dan saya ada juga 2-3 guru yang ibaratnya induk. Kalau kita katakan dalam pertanian, dia induk. Mana dia boleh menggerakkan guru-guru yang lain. Dan satu lagi tentang pada masa sebelum saya, ada juga guru-guru yang macam memberontak, kan. Sebelum saya jadi ketua di situ, memberontak, boykot dan sebagainya, tak nak melibatkan diri dengan apa-apa aktiviti sebab ada masalah dan pengetua lama contohnya. Jadi bagaimana kita menangani ini? Saya terpaksa masuk ke dalam dia. Saya terpaksa mencari apa yang dia minat. Kalau dia minat mancing, pada masa dia minat mancing, saya masuk, saya join mancing. Akhirnya sehingga ini saya pun tak terikut dengan mancing. Besok nak pergi mancing pula. Itulah. Itu antara intipati. Terima kasih, Mas Arif. Okey, saya suka yang tadi yang Dr. Zain tunjukkan macam mana kita nak muhasabah diri dengan berikan sekeping kertas kepada cikgu-cikgu untuk menilai diri kita. Tapi itu baguslah, saya pun nak Ya, buat juga. Sebab kita ya. barulah kita tahu. Kadang kita betul lah kita rasa macam syok sendiri kan. Kita rasa macam Betul. apa yang kita buat ni dah Ya, terbaik. Tapi bila kita bagi, tapi kita kena bersifat ya. terbuka lah, ya. Kalau ada komen daripada cikgu, kita terima Ya, betul-betul sebagai untuk terbuka. muhasabah. Betul? Hmm. Jadi rasanya itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin yang sudi bersama kita pada sesi CDL Hands On yang ke-14 pada hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Ustaini Abdullah pada SMK Seri Manjung yang menerangkan bagaimana beliau menaikkan SMK Cangkap Beruas daripada zero kepada hero. Jadi sebelum kita berpisah, kita akan bergambar dulu. Boleh kita on camera. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan insan hebat yang lain, dan kita juga akan dapat banyaklah input-input yang kita boleh
kita boleh bersama manfaatkan. Okey. Okey, jadi itu saja daripada saya sebagai moderator hari ini, dan kita akhiri program kita pada hari ini dengan ucapan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita menjadi kita takbir kafarah. Subhanallah. Salam, terima kasih. Okey, assalamualaikum.